dalam perkara ketaatan kepada agama, kepada Allah dan Rasul, ketaatan yang mutlak. Ketaatan kepada pemimpin selagi pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul, kecuali kalau pemimpin suruh dalam perkara maksiat, barulah kita tak boleh taat. Kalau pemimpin suruh dalam perkara jamaah, kita kena ikut. Di mana ketewasan yang berlaku dalam perang Uhud apabila lemah ketaatan ini. Rasulullah suruh mereka jaga bukit yang strategik. Kamu kena jaga bukit ini. Rasulullah pesan, kalau kita menang, jangan tinggal. Kalah apa lagi, jangan tinggal bukit ini. Apa keadaan sekalipun, bukit ini jangan tinggal. Kepada mereka yang melawat Uhud, akan melihat satu bukit kecil yang masih ada lagi beberapa bangunan di atas bukit. Tapi orang Saudi dia tak berapa nak jaga sejarah ni. Dia tan dengan berdosa. Bukit tu rebeh. Asalnya dia ada bukit kecil dekat perang Uhud. Di mana bukit ini ditugaskan pasukan pemanah yang dipimpin oleh sahabat yang bernama Abdullah, kamu kena jaga anak-anak buahmu ni, jangan undur. Menang kalah jangan undur bukit ini. Kerana bukit ini mengawal markas. Dia antara bukit Uhud dengan bukit kecil ini markah besar. Macam pilihan raya juga ada markah besar, ada markah kecil. Kaedah dia begitu, ada markah besar. Di mana bukit kecil ini pasukan pemanah ditugaskan untuk melindungi serangan daripada belakang. Jangan ada serang daripada belakang. Serang ke depan saja, belakang tak ada serang. Kerana ada bukit Uhud dan ada pengawal yang menjaga bukit. Pengawal ni jangan tinggal. Tiba-tiba di peringkat awal menang, musuh melarikan diri. Menjadi perangau orang jahiliah, bila dia berperang dia bawa harta. Kerana mengikut kepercayaan mereka, bila bawa harta ni jadi semangat. Semangat sayang ke harta, semangat jadi perang bersungguh. Maka dia bawalah unta dia, biri dia, kambing dia bawa harta-harta dia bersama dengan dia. Bila mereka tewas, mereka lari bertempiaran, menyebabkan mereka tinggal harta benda mereka. Dan tentera yang memburu mengejar, musuh lari. Dan mereka yang duduk di belakang memungut harta-harta yang ditinggalkan oleh musuh. Lalu mereka yang duduk di atas bukit tak tahan. Tengok kawan-kawan duduk pungut. Padahal ada hukum ghanimah. Semuanya akan dibahagi belaka. Jangan takut. Tapi nafsu manusia tak tahan. Tengok, duduk tengok unta, kambing, beri, barang berharga dipungut. Ada mereka merasakan tak apa, kita dah menang bos. Lalu mereka turun tinggal bukit. Ketua mereka kata, jangan Rasulullah pesan. Tak berani, tak apa. Lalu mereka tinggal bukit. Dan akhirnya bukit itu ditawan oleh musuh dengan serangan kilat, dan mereka dipukul dengan hebat. Berlakulah tewas dalam perang Uhud. Puncanya kerana tidak ada ketaatan. Ketaatan ini penting. Kerana pemimpin yang di atas dia tahu strategi. Tahu perancangan, tahu penyusunan. Di antara strategi sebagai contohnya ialah, kita mengadakan tahaluf dengan kawan kita Parti Keadilan. Dulu dengan Pak Brunam kita mengadakan tahaluf. Bila kita mengadakan tahaluf, bermakna ada kursi yang kita bertanding, ada kursi yang dia bertanding. Kursi yang dia bertanding, kita kena beri dia bertanding. Dan orang kita kena bekerja kuat. Ini perjanjian. Kerana orang-orang dia yang duduk di kawasan-kawasan lain yang kita bertanding akan mengundi kita. Kerana kita kena sedar, walaupun lawan kita tu tak ada pengikut macam kita, tetapi ada sedikit sebanyak. Ada 10 sana, 15 sana, 2 sana, 3 sini. Kalau dicampur semua, jadi 100, jadi 200, boleh jadi sampai 500. Dan kita semua tahu, kadang-kadang kita perlu 500 orang lagi. Kita perlu dengan 300 orang lagi. Perlu dengan 100 orang. Dan di Kelantan, ada kursi yang kita menang, 2 undi je. Menang 2 undi. Inilah undi-undi yang sangat penting. Jadi undi-undi ini kita nak tarik. Supaya mengundi kita, mestilah kita beri kawasan dia bertanding. Dia bertanding supaya orang dia di tempat lain mengundi kita. Itu strategi namanya. Jangan kita duduk faham, kawasan kita saya tak faham dah. Kalau strategi ni tak ada. Strateginya bukan main tuan negeri, nak menang kawasan aku je. Kalau menang kawasan aku, tak boleh main tuan negeri. Sedangkan kita nak mengembalikan kemenangan. Bila nak mengalihkan kemenangan, kena ada strategi. Kita kena faham. Strategi ini kena ada. Bila strategi, kita kena ikut, kena ketaat. Walaupun kita rasa pahit, rasa tak puas hati. Ini keputusan kepimpinan. Tak boleh. Aku nak bertanding juga.
kerjasama, tapi kita nak tanding belaka. Kerjasama madak apa itu? Ini bukan kerjasama, dah kena faham. Ini strategi. Dengan sebab itu di Kelantan ada kawasan yang kalau kita bertanding kita menang. Tapi beri kepada kawan yang tahaluf dengan kita. Beri supaya orang-orang dia di kawasan lain dan di negeri lain mengundi. Ini pengaruh daripada tahaluf. Dan kita kena sedar dan kita kena faham. Dulu kita pernah bertahaluf dengan semangat 46. Bila tahaluf dengan semangat 46, di mana strategi kita untuk menawan Kelantan dan Terengganu. Itu strategi kita. Kerja dengan 46. Itu strategi kita. Bila berunding-berunding 46 itu nak jadi Perdana Menteri. Dia nak jadi Perdana Menteri. Kita punya bacaan tak boleh nak tawan Malaysia lagi. Tupu Terengganu dengan Kelantan. Mu nak Perdana Menteri, ambil mu Perdana Menteri. Ambil mu Perdana Menteri. Kita beri. Kita pun istihar 46 jadi Perdana Menteri. Bila istihar 46 jadi Perdana Menteri, orang PAS ni sejuk kaki tangan dah. Dah boleh ni macam mana kita nak jadi Perdana Menteri. Ini strategi yang kita kena faham. Akhirnya kita berjaya tawan Kelantan. Dan kita banyak dapat Terengganu, dia pun tak jadi Perdana Menteri juga. Itu kena faham. Ini strategi yang kita kena faham. Dan kita kena faham ini strategi. Ini memerlukan ketaatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil strategi. Bila nak mendirikan kerajaan Islam di Madinah, kita kena sedar mengikut Profesor Dr. Hamidullah dalam buku dia. Jumlah penduduk Madinah di masa itu, perbandingan di antara orang Islam dengan bukan Islam. Orang Islam adalah minoriti. Orang Islam minoriti, bukan majoriti. Orang Islam campur muhajirin dengan ansar. Orang Islam tak boleh mengatasi jumlah orang bukan Islam. Tetapi orang-orang bukan Islam, Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dia berperang sama-sama dia. Yahudi berperang sama-sama dia. Walaupun jumlah dia besar, dia bergaduh sama-sama dia. Orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tuhan sebut dalam Quran, kamu menyangka mereka bersatu, sebenarnya mereka bergaduh di antara satu sama lain. Kemudian di Madinah ada golongan munafik, golongan yang pura-pura masuk Islam. Mereka dibenarkan jadi rakyat. Tak apa nak mari ke masjid, jangan halah dia mari ke masjid. Abdullah bin Ubay, ada sahabat minta, ya Rasulullah, kita pacung lah leher ni, jahat dia lalu munafik. So kata jangan. Ini strategi. Walaupun jumlah bukan Islam lebih besar, tetapi Rasulullah buat tahaluf kerana kumpulan yang bukan Islam ni dia berlawan sama-sama dia. Adapun orang Islam kuat, dia bersatu, dia boleh menguasai keadaan dan memerintah negara. Dan orang Islam boleh memerintah negara dengan strategi tahaluf yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika memerintah Madinah. Setelah bertapa, akhirnya masuk Islam. Dan jumlah orang Islam menjadi lebih besar daripada mereka. Ini jangka panjang dan ada juga jangka pendek yang kita kena faham. Jadi dalam masalah melaksanakan strategi ini memerlukan ketaatan. Kita mesti taat kepada arahan kepimpinan dalam perkara strategi yang tak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak bercanggah dengan Quran dan hadis. Kalau kita tak puas hati, kita tanya dan pimpinan beri penjelasan. Setelah beri penjelasan, kita terima penjelasan itu. Dan bila siapa masa bekerja, kita bekerja. Ini ketaatan sangat penting, ketaatan ni. Kalau ketaatan tak ada, maka jadi bercelaru. Bila bercelaru, jawab dia tak boleh menang. Tak boleh menang. Kita bertahan macam tu lah juga. Dengan orang-orang kita sajalah. Dengan orang kita lah. Dengan jumlah ahli PAS, kita tak boleh merintah negeri. Kita menang dengan adanya penyokong. Dengan perubahan orang atas pagar. Dan perubahan orang UMNO sendiri. Dan perubahan orang yang bukan Islam. Yang menyebabkan kita boleh menang. Ini memerlukan strategi.